A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kita bertemu lagi di dalam kuliah surah Al-Mulk, di mana kita sebenarnya sedang sama-sama berbincang, sama-sama meneliti, sama-sama memahami intisari dan juga hikmah yang kita boleh dapatkan daripada surah Al-Mulk. Mudah-mudahan dengan semua ini ia dapat kita jadikan sebagai bekal panduan kepada kehidupan kita. Waktu kita senang, ada panduan daripada surah Al-Mulk. Waktu kita rasa susah pun kita berpegang pada panduan daripada surah Al-Mulk. Semoga dengan semua ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan kita ni tak kiralah hidup kita ini di atas ataupun di bawah, waktu kita kena angin sepoi-sepoi ataupun kita terkena taufan, semuanya nanti kita boleh navigate, tu perkataan dia, navigasikan kehidupan kita ini masih kekal tenang, masih kekal yakin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam kuliah kita kali ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sambung perbincangan kita. Kali ini kita nak cuba memahami kunci nombor 4. Kunci nombor 4 yang akan kita explore daripada ayat 19 sampai ayat 24, di mana kesimpulan kunci nombor 4 ni saya ada berikan di hadapan. Kesimpulannya ialah kehidupan kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah berkah akan dirasa, berkah akan jadi banyak. Banyak kita akan nikmati bergantung kepada dua perkara. Yang pertamanya ialah sekuat mana tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita cerita sembang panjang-panjang, insya-Allah. Dan yang kedua, sikap kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, adakah selama ni kita ikut turut betul-betul perintah dia, ataupun selama ni kita ni banyak melawan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dua main point yang Allah minta kita renung, kita ponder, kita fikir lepas ni. Sebab kalau kita buat perkara ini accordingly, ni kata orang putih, buat ikut seperti yang sepatutnya, insya-Allah kehidupan kita akan menjadi mudah. Kalau kita lawan arus, waktu tu sebenarnya kita menjemput malang dan juga perkara negatif dalam kehidupan kita. Mari kita teruskan. Kita start dengan ayat 19. Saya baca dulu. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Kalau anda sekarang ni sedang menonton, saya sarankan elok ada Quran. Kita sama-sama perhatikan ayatnya, baca bagaimana bunyinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini saya sampaikan dahulu maksudnya secara literal. Adakah kamu tak perhati burung? Apa kerja burung? Satu, safatin. Yang kedua, wayakbin. Dia kembangkan sayap. Yang kedua, dia kuncupkan sayap. Soalan dia, Tuhan tanya ni, ma yumsikuhunna, siapa yang bagi nikmat boleh terbang punya power tu, tak jatuh-jatuh tu? Siapa yang bagi? Kecuali mana datang teknologi tersebut? Allah yang bagi. Illa Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dia maha melihat, maha memerhatikan segala-galanya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ni sebenarnya Allah SWT nak sembang apa pula ni? Nak sembang begini. Surah Al-Mulk ni tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, antara main pointnya ialah dia nak bagi kita ni yakin ni dengan Allah SWT. Once kita yakin, every problem kita akan settle. Once kita ni tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah hidup kita ni orang nampak susah pun kita rasa mudah. Itu sembang cerita dia, ya. Dan kali ni Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi contoh. Bagi contoh supaya kita ni boleh menambahkan keyakinan, tawakal ni kita pegang betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan contoh kali ni kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena keluar rumah. Kita kena keluar surau, kita kena keluar masjid. Sebab contoh yang dia datangkan kali ini memang tak ada dalam masjid, tak ada dalam rumah. Selalunya memang tak ada, dia ada dekat luar. Apa contoh tersebut tuan-tuan dan puan-puan?
awalam yarau ila at-tayri fawqahum safati wa yakbin. Tuhan minta kita kali ni kaji burung. Nah, ni contoh gambar burung tuan-tuan dan puan-puan. Minta kita kaji burung, tengok macam mana dia terbang, supaya dengan semua kajian tersebut, dia bukan sekadar tengok ambil gambar, tak. Tengok dengan mengkaji. Supaya semua informasi yang kamu dapat, dia boleh bantu untuk menambah iman, menambah keyakinan, menambah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So jomlah tuan-tuan dan puan-puan, kita kaji burung. Tuhan tanya, apa tengok burung? Ya, macam mana depa ni kalau terbang, depa tak pernah jatuh pun tuan-tuan dan puan. Depa ni terbang sangat-sangat perfect bagi kita. Kita ni tak heran ke? Allah SWT tanya. Baik, cerita dia begini tuan-tuan dan puan-puan. Burung ni makhluk Allah SWT, dan Tuhan bagi dia satu kelebihan, dia ni enjin kecil je, tapi dia boleh terbang punya jauh, punya jauh mengalahkan enjin kapal terbang kita. Maknanya apa? Allah SWT nak bagi kita fikir, Tuhan bila tunjukkan kuasanya, tunjukkan kudrat, kemampuan dan kekuatannya, benda yang paling payah bagi kita, engineering yang paling rumit bagi pemikiran manusia, tapi bagi Tuhan benda tu sangat-sangat simple, sangat-sangat mudah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin anda yang menonton ni mungkin orang yang pandai sains, ada yang pernah yang jadi pilot, belajar sains dan sebagainya. Kita semua tahu, sains yang paling payah, antara yang paling payah ialah tuan-tuan dan puan-puan, rocket science. Ni nak cerita, nak apungkan benda berat. Tu dia. Nak bagi dia terapung, nak bagi dia stabil for long time. Tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan cabaran bagi kita, perkara yang paling payah. Perkara yang paling payah. Tapi Allah SWT cakap, bila saya nak bagi nikmat tu kepada makhluk kami bernama apa? Burung. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nampak burung ni terbang lagi perfect daripada pesawat yang kita cipta. Kita bila buat pesawat, nak bagi dia terbang, kena ada landasan beratus meter baru boleh terbang, tuan-tuan dan puan-puan. Allah SWT bila bagi burung tu nikmat terbang, izin terbang, tak ada landasan pun, point dia turun naik, tuan-tuan dan puan-puan. Dan itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, engineering kita ni, kita dah kaji cukup mendalam dah ni. Tapi kita tengok manusia bila bawa kapal terbang, banyak yang terempas, betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Tapi bila kita lihat burung yang Allah SWT cipta, nak tengok burung terempas ni bukan senang lah tuan-tuan dan puan-puan. Perkara ni sangat rare lah bagi kita. Sangat rare lah. Kenapa burung ni boleh terbang perfect? Jarang sangat depa ni jatuh, Sebab apa? Allah SWT yang bagi izin, Allah SWT yang bagi kontrol kepada depa. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi kelebihan burung yang bila saya perhati, saya takjub tau. Burung ni kalau terbang, depa ni terbang well sing. Tahu well sing? Perkataan Inggeris, tuan-tuan dan puan, BI English, Dia punya synchronize dia tu antara burung sebelah-sebelah ni, depa ni terbang ramai ni. Kita pun tak tahu mana satu imam, mana satu makmum, kita tak tahu tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dia boleh terbang, dia punya maneuver dia tu, sekali dia pusing ke kiri, semua boleh pusing ke kiri, tak ada belanggar pun antara satu sama lain. Yang kat depan tu tiba-tiba naik, belakang semua pandai naik. Kalau depan tu nak berhenti, yang belakang semua elok, pandai dia berhenti. Soalannya sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, daripada mana depa ni belajar terbang punya well sing tadi tu? Kenapa kita kena fikir begitu? Sebabnya begini, pergi tanya orang yang pandai bawa pesawat ni, perkara yang paling payah for sure nak terbangkan pesawat tu dengan baik lah. Itu pun dah berat kepala dah tuan-tuan dan puan-puan nak belajar. Perkara lain yang payah ialah macam mana nak terbangkan pesawat. Contohnya lah, ada 7 pesawat, 7 kapal terbang, 7 flight, nak terbang elok sama-sama, tak berlanggar. Benda ni tuan-tuan dan puan-puan bukan senang. Saya ada kawan, dia pilot, tuan-tuan dan puan-puan, dia cerita dengan saya, benda ni nak belajar punya lama. Tapi bila Allah SWT bagi nikmat tersebut, ini nikmat tuan-tuan dan puan-puan, Allah bagi kepada makhluk, kepada burung berpuluh ekor, beratus ekor, dia punya maneuver tu pun boleh sudden maneuver, dia boleh sepintas lalu dia boleh pusing kanan, pusing kiri. Kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, tak ada pun yang terjatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, kita pun puas berfikir, macam mana burung yang enjin punya kecil ni, dia boleh terbang punya stabil, dia boleh terbang dalam keadaan punya lama,
tanpa melakukan kesilapan-kesilapan. Sedangkan bagi kita manusia, kita ni dah kaji, punya tinggi kajian kita, punya mendalam kajian, masih ada lagi problem yang cukup banyak dalam dalam ilmu penerbangan ni. Kita banyak kaji tuan-tuan dan puan-puan, tiba-tiba Al-Quran bagi jawapan, ya. Ma yumsikuhunna illa rahman. Apa maksud dia tuan-tuan puan-puan? Allah SWT nak bagi tahu sebenarnya burung tu dia dapat terbang dengan baik, dia dapat terbang dengan cukup sempurna bukan sebab dia ada sayap, tak. Tapi sebab apa? Sebabnya Allah SWT sayang dia. Burung tu dapat terbang baik bukan sebab udara cantik, tak. Tapi sebab kami yang bagi izin dia burung. Sebab kami sayang, kata Allah SWT. Rahman tu maksudnya Tuhan yang maha penyayang. Dia tunjukkan sayangnya kepada makhluk bernama burung. Dia bagi nikmat tersebut. Tanda kami sayang. Kami buat satu nikmat, nama dia apa? Udara. Nama dia udara. Di mana udara ni dia ada daya tolak, dia ada daya kekal terapung dia. Kita ada belajar dalam ilmu sains tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dia sayang, ada flow-flow angin ni yang menyebabkan apa? Bila burung kepak-kepakkan sayap, dia boleh terbang makin lama makin tinggi, makin lama makin laju. Itu nikmat Allah yang bagi tu tuan-tuan dan puan-puan, ya. Flow dia tu, burung tu Allah cipta cantik tuan-tuan dan puan-puan. Dia boleh lawan rintangan arus udara tu dalam keadaan yang baik, ya. Buatnya Allah SWT cipta burung badan macam gajah. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Dia tak boleh terbang. Tak boleh dia terbang, ya. Ini maksud bukan sebab sayap, tapi ada banyak lagi kriteria lain yang menjadi asbab burung tadi dapat terbang dengan baik. Dan Allah SWT nak ajar kita indirectly sekarang. Sebab dia sayang, kata Allah SWT. Kita nampak burung tu boleh terbang dalam keadaan sempurna, dalam keadaan begitu cantik. Sebab apa? Dia yang bagi enjin dia. Enjin burung tu dia yang bagi tuan-tuan dan puan-puan. Allah bagi kekuatan pada burung tu menunjukkan kepada kita ilmu nak terbang-terbang ni sangat simple sebenarnya. Allah SWT yang bagi macam tu. Ya. Kalau kita nak bina kapal terbang pun pening kepala, nak terbangkan drone pun, anak saya baru-baru ni beli drone kecil tuan-tuan dan puan. Dia terbang belanggar. Saya pun masa tu saya cakap tak apa, mai sini babah tunjuk cara. Kita rasa kita terror. Saya naikkan drone tu lagi teruk daripada dia rupanya tuan-tuan dan puan. Nak bagi tahu apa? Ilmu terbang ni bukan senang tuan-tuan dan puan yang dimuliakan. Lalu apa lagi yang kita boleh belajar? Burung tu tuan-tuan dan puan, seperti yang saya katakan tadi, jarang sangatlah kita tengok burung seekor berhenti, yang lain tengah follow, tiba-tiba sama-sama terlupa tarik handbrake, tung, langgar burung yang kat depan tu semua jatuh bawah. Jaranglah kita tengok perkara ni berlaku pada burung. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab Allah SWT nak bagi tahu ni terbang perfect ni kami yang bagi izin. Bukan sebab burung tu terbang, tak. Kami yang bagi izin. Innahu bikulli syai'in basir. Kami ni bila mengawal makhluk kami, cara kami memerhati depa ni full view of everything. Bikulli syai'in basir. Semua perkara yang terjadi pada burung, pada kamu juga manusia, semua sebenarnya berada di dalam pemerhatian kami. Jadi kita janganlah risau kalau hidup kita rasa susah ke apa. Tak, Allah perhati kita. Apa saja perkara, sama ada berlaku dalam gelap, dalam cerah, sorang-sorang, ramai-ramai, semuanya ada di dalam pemerhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu apa tuan-tuan dan puan-puan? Gini, you are not alone. Allah Subhanahu wa taala ada perhati, Allah Subhanahu wa taala bersedia nak bantu kita dengan syarat keyakinan kita biar sama macam burung lebih kurang, iaitu tawakalnya burung sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pun nak ajar kita, ya, tawakal kita pun kena tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So pengajaran dia tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya banyak sangat dalam ayat ni. Ayat ni antara ayat favorite yang saya sangat suka bila membaca surah Al-Mulk. Sebab bagi saya ayat ni sangat amaze. Sangat powerful tuan-tuan dan puan-puan. Impact pengajaran hikmah dia sangat powerful kepada kita. Antara hikmahnya ialah apa tuan-tuan dan puan-puan? Tuhan nak bagi tahu kita hidup kita sekarang ni, apa yang kita dapat capai, nikmat yang kita rasai, ya. Semuanya ini sebenarnya
tentang izin dan juga kuasa Allah SWT. Ini bukan cerita kita dapat nikmat, kita dapat perkara yang kita suka sebab kita yang buat. Tak, tuan-tuan dan puan-puan. Ini semua nak cerita Allah yang bagi. Bukan kita yang kontrol, tapi Allah SWT sebenarnya yang izinkan kita mencapai semua perkara tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT indirectly nak ajar kita. Bila Allah SWT yang menguasai kita. Maksudnya apa? Allah yang jaga kita. Bila Allah yang protect kita, perkara yang paling bahaya pun akan jadi safe. Perkara paling bahaya pun akan menjadi selamat. Contoh, bagi kita lah perkara ilmu terbang-terbang ni, benda ni paling kita takut, tuan-tuan dan puan. Tak percaya, kita cuba naik kapal terbang. Naik kapal terbang tu bergegar sikit kapal terbang, kita tangan dah pegang macam-macam dah. Betul tak, tuan-tuan dan puan? Seriau kita. Tapi Allah SWT nak bagi tahu, ni perkara yang kamu paling takut, kami bagi kat burung, burung boleh buat dalam keadaan yang paling safe. Itu pembelajaran nombor 2. Apabila tawakal dengan Allah SWT ni tinggi, ya. Ada lagi tak, tuan-tuan dan puan, pembelajarannya? Sebenarnya pembelajarannya ada banyak lagi. Baik. Ada lagi pembelajarannya, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Allah SWT nak ajar kita, ya, kalau dia nak bagi perkara tu, perkara the best, dia boleh bagi dengan keadaan senang. Kalau dia nak tarik perkara tu, tuan-tuan dan puan-puan, dia nak tarik nikmat dan dia bagi kita the worst case scenario, dia pun boleh bagi senang-senangnya. So jangan kita ni nak cuba nak melawan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, Islam nak ajar kita daripada cerita ayat baru ayat 1 ni je. Dalam kuliah kita ni, Islam nak ajar tawakal kita dengan Allah Subhanahu wa taala biarlah tinggi. Biarlah tinggi, ya. Allah SWT nak bagi tahu kita, ya, report dengan dia dulu. Lepas tu baru kita fikir hak usaha. Dan bila Allah SWT bagi sesuatu kepada kita, semuanya ada berisi kebaikan. Dan kalau Allah SWT tak bagi, itu pun ada kebaikan, tuan-tuan dan puan-puan. Cukup bagi kita selaku umatnya, kita ini berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang best sebenarnya ayat nombor 19 tadi, di mana Allah SWT beritahu apa? Burung ni hidupnya menjadi mudah, ya, menjadi mudah sebab apa? Tanda Allah Subhanahu wa taala sayang. Dan sekarang Allah SWT nak bagi tahu hint kepada kita, hidup kita ni pun selama ini menjadi mudah, ya, tanda Allah SWT sayang. Bukan sebab atas usaha, bukan sebab kita ni ada banyak backup ataupun orang banyak bantu kita. Itu main point bagi ayat nombor 20. Jom kita baca dahulu, lepas tu nanti saya akan kupas, ya. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Apa maksud ayat ini? Allah SWT sedang bertanya, siapakah aman yang menjadi tentera, yang boleh menjadi tentera, yang boleh tolong kamu selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan sesungguhnya orang yang kufur ini, ya, dia banyak tertipu, banyak terpedaya. Baik. Apa cerita dia sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni? Allah Subhanahu wa taala, ya, macam biasalah, dia kejap dia bagi kita berita gembira, lepas tu dia peringatkan balik kita. Ingat tak tadi saya bagi tahu dia apa? Dia macam main tarik tali dengan kita ni. Bila nak mengajar kita ni begitu, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kejap dia pujuk, kejap dia sergah balik. So tadi ayat dia pujuk, dia bagi tahu kita ni nikmat burung dan sebagainya, kita pun dah mula suka dengan Allah SWT. Time ni dia tarik tali sikit. Kenapa? Sebab Allah SWT ni faham psikologi manusia. Manusia ni, tuan-tuan dan puan, antara kelemahan kita. Bukan semua orang kena, ya, tapi ini generally speak, tuan-tuan dan puan. Manusia ni kadang-kadang dia ada tendensi, bila dia ni dah ada ramai orang backup dia, dah ada ramai orang bantu dia, kita ni dah ada jawatan, kita ni memimpin sesuatu, ada orang bawah lah, senang cerita macam tu. Kita ni dinaikkan di atas sebab ada ramai orang menyokong kita. Kadang-kadang kita ni ada tendensi nak lupa diri. Ya, orang banyak leka bila dia ada banyak backup, dia ada banyak pengikut, dia ada banyak jawatan. So Allah SWT dalam ayat ni tanya kita balik, kamu rasa kawan-kawan yang selama ini
menyokong kita, ya. Kamu rasa ni tentera, ni contohlah ayat yang lama dia guna tentera lah tuan-tuan dan puan. Kalau ayat kita sekarang ni, kita ni banyak penyokong, banyak pengikut, banyak backup, kamu rasa Tuhan tak boleh nak usik kamu. Itu sebenarnya Tuhan nak tanya tuan-tuan dan puan. Kita rasa kita dah most powerful dah ni, ramai orang boleh backup bantu kita. Kita rasa Tuhan tak boleh nak nak sergah kita. Itu sebenarnya yang sedang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa kita ni dah ada pangkat, kita dah ada kenalan orang cukup power, ya. Kamu rasa Allah tak boleh nak ubah hidup kita upside down? No, tuan-tuan dan puan-puan. Allah Subhanahu Wa Taala kata, jangan fikir macam tu, jangan fikir macam tu. Sebab apa? Sebab zaman dulu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok Firaun. Dia punya pengikut cukup ramai tuan-tuan dan puan-puan, cukup ramai, tapi lalas macam mana Allah SWT boleh hancurkan begitu saja, ya. Ada orang yang cukup masyhur pada zaman dahulu tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah SWT bagi tindakan, sebenarnya tak ada siapa pun yang boleh menahan tindakan daripada Allah SWT. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu power Tuhan begitu. Sesungguhnya apabila dia nak melakukan sesuatu, ya, arada syai'an, cukup bagi dia, tak payah susah-susah, tak payah bantuan sesiapa pun. Cukup bagi Allah, ayyakula lahu kun fayakun. Dia cakap kun, jadi. Confirm jadi dah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dia tidak ada batasan. Itu power Allah SWT. Kita semak betul-betul, fikir baik-baik. Kalaulah ada terlintas dalam hati, kita rasa dengan nikmat yang kita ada ni dah cukup dah, kita tak perlukan Allah SWT. Dan ayat ni tuan-tuan dan puan-puan, mungkinlah saya fikir untuk anda semua kita tak ada perilaku sebegini, tetapi ayat Quran dia banyak cerita tentang manusia secara umum. Manusia secara umum ada yang baik macam tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Cerita ayat tabarakallazi dah baik dah pergi masjid dah. Nampak, ya? Tapi ada manusia yang jenis cerita baik dia melantun. Dia tak nak ikut. Yang jenis bega-bega, ya. Yang jenis doge-doge ni, ya. So orang-orang macam ni dia perlukan peringatan-peringatan sebegini. Jadi kita kena faham begitu, boleh nak tuan-tuan dan puan? Tapi kita pun ada ambil ingatan daripada situ, insya-Allah. Dan kemudiannya ayat ni kata apa lagi? Innil kafiruna illa fi ghurur. Tapi bagi orang yang degil, bagi orang yang kufur ni, depa ni dah bagi macam-macam contoh pun masih lagi apa? Illa fi ghurur. Dia banyak kena tipu. Banyak kena tipu apa tuan-tuan dan puan-puan? Orang yang tak mau dengar Al-Quran, orang yang tak mau dengar hadis. Yang pimpin hidup mereka ialah nafsu, iblis dan juga syaitan. Maknanya mereka tu sebenarnya sedang ditipu oleh iblis, sedang ditipu oleh syaitan, sedang ditipu oleh kemahuan nafsu mereka ini sendiri. Dan kita hanya mengucapkan na'udzubillah min zalik, minta-minta kita bukan jadi orang macam tu. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, saya yakin bila anda dah sampai tahap dengar tadabbur surah ini, saya yakin anda semua berada dalam kumpulan orang-orang innallazina yashawna rabbahum bil ghaib. Orang yang jenis yang baik, ya, yang jenis fikir tiap-tiap hari nak tambah takwa, jenis fikir dengar ayat Quran macam mana nak ikut, jenis fikir dengar hadis macam mana kita nak apply. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama doakan nanti kita mendapat lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allah delete semua dosa kita, Allah bagi kita ganjaran yang besar-besar. Insya-Allah hasil daripada keputusan kita sebenarnya ni. Saya mengambil keputusan, saya nak rapat dengan agama, saya nak ikut cakap Allah, saya nak explore Al-Quran, saya nak pegang-pegang betul-betul hadis Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, decision yang kita buat itu sebenarnya decision yang paling wise, paling bijak sebenarnya, kerana kita sedang meletakkan kehidupan dalam jalan yang Allah suka, iaitu siratal mustaqim. Pernahkah ketika mengaji, anda tak faham hukum tajwid? Kemudian, apabila anda baca buku tajwid, makin keliru anda dibuatnya? Kami ingin kongsikan solusi yang lebih mudah. Set buku tajwid FKT, Formula Kuasai Tajwid, membantu anda memahami ilmu tajwid secara lebih tersusun. Dengan buku yang pertama, Mudahnya Ngaji Tajwid,
Membahaskan ilmu tajwid penting dari asas hinggalah ke tahap yang lebih tinggi agar anda memiliki kefahaman yang menyeluruh tentang ilmu tajwid Al-Quran. Buku yang kedua, 56 soal jawab tajwid, membincangkan 56 jawapan kepada persoalan yang sering ditanya oleh masyarakat awam yang menyebabkan mereka selama ini keliru tentang ilmu tajwid, dan apabila anda membaca jawapannya, anda pasti merasai ilmu tajwid sebenarnya lebih mudah difahami. Buku yang ketiga, 54 tips dan juga trik mudah kuasai ilmu tajwid Al-Quran, menyediakan shortcut kepada anda untuk lebih mudah mengecam ilmu tajwid ketika anda mengaji sendirian di rumah mahupun ketika anda sedang bertadarus bersama rakan-rakan anda. Buku yang keempat, Tajwid Mantap, membantu anda membaca surah amalan harian seperti surah Sajadah, surah Al-Mulk, surah Yasin dan sebagainya, serta surah-surah pendek daripada juz amma seperti surah Ad-Duha, An-Nas, Al-Falaq dengan tajwid yang lebih tepat dan juga teratur, kerana buku ini ada memberitahu keseluruhan bentuk-bentuk kesilapan yang sering masyarakat awam lakukan, dan kami menyediakan MP3 untuk anda mengetahui cara membacanya dengan lebih tepat. Untuk mendapatkan set FKT dengan diskaun 30% off, sila WhatsApp kod ini dan hantarkan kepada. Nak buku tajwid paling mudah faham? Dapatkan FKT. Tuan-puan yang dimuliakan, mari kita sambung lagi ayat 21 pula. Apa yang Allah SWT nak inform kepada kita, ya? Ayat ini bunyinya begini. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwin wa nufur. Maksud dia apa? Siapa yang boleh tahan rezeki kepadamu jika Allah nak tahan rezeki? Tapi orang musyrik, orang yang degil ni kadang-kadang dia masih lagi sombong, masih lagi angkuh, masih lagi tidak menerima kebenaran. Baik, ayat ni sebenarnya cerita begini tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Kita ni apabila Allah SWT bagi kita rezeki lebih, bagi kita rezeki lebih. Dulu tak ada duit, lepas tu dapat gaji banyak ni. Ini contohlah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Mula-mula kita fikir ni dah banyak, lepas tu kita kerja lebih kuat. Allah ni sayang, dia bagi kita lagi rezeki banyak ni. Lepas tu kita ni pun kuat lagi kerja, kuat bersyukur, Allah bagi kita rezeki, ya. Kadang-kadang kita lupa dia sayang kita lagi, dia bagi kita lagi rezeki. Lepas tu dia tambah lagi rezeki tuan-tuan dan puan-puan. Tuhan ni maha kaya. Dia bagi kita cukup banyak rezeki, cukup banyak kejayaan. Ni contohlah tuan-tuan dan puan-puan, contoh rezeki, ya. Dia bagi kita dalam keadaan yang banyak nikmat dari sudut wang, ringgit dan juga harta. Kadang-kadang manusia ini dia ada kecenderungan, dia terlupa bahawa semua rezeki kekayaan yang kita ada sekarang sebenarnya semua ini ada campur tangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada manusia depa ni terlupa, pemikiran depa ni begini. Dia cakap macam ni, saya ni banyak duit ni sebab saya yang rajin. Saya ni dapat macam-macam rata ni, saya ada semua ni sebab saya yang berusaha kuat. Ya, saya yang pandai, saya yang kuat berusaha. Dia fikir semua perkara ni dia dapat sebab dia. Dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala, dah lupa dah ibrah burung tadi. Kan tadi Allah Subhanahu Wa Taala baru ajar kita. Burung tu boleh terbang sebab Tuhan yang bagi izin, bukan sebab dia ada sayap, tak. Tuhan yang bagi izin, ya. Bukan sebab dia ada sayap dan sebagainya, ya. So cerita dia begini tuan-tuan dan puan-puan. Ayat-ayat ini sebenarnya nak bagi tahu amman hadzal ladzi, ya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah, ya. Tuhan ini kalau dia nak tahan rezeki, dia boleh tahan rezeki. Apa maksud rezeki ni? Ni dia cerita yang paling best kita nak cerita tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni Allah SWT nak bagi tahu macam ni. Kita ada duit dan kita fikir perkara tu rezeki yang cukup best. Kita ada duit tapi tuan-tuan dan puan-puan, ya, tapi ada orang banyak duit tapi dia tak dapat nak rezeki nak makan. Nak makan best dia tak dapat tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Dia ada banyak penyakit. Maknanya Tuhan nak bagi tahu apa?
belum tentu kita ada duit kita dapat kecap semua nikmat kat dunia ni. Belum tentu tuan-tuan dan puan-puan ya. Ada orang dia ada duit, dia boleh beli tilam empuk bantal cukup mahal, dia boleh beli sampai 400-500, dia boleh beli. Tapi rezeki tidur nyenyak, tu perkataan dia. Rezeki tidur nyenyak belum tentu tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada pengalaman tersebut. Kita kat rumah tilam empuk ya, aircon cukup kuat, tapi sampai pukul 3 masuk bilik pukul 9 sampai pukul 3 pagi terpusing-pusing, terkebil-kebil, tak dapat tidur. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Rezeki tidur nyenyak ni adakah kerana asbab bantal? Belum tentu tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada duk perhati ya, saya ada beli satu kedai ni tepi jalan ya. Makcik ni dia jual goreng pisang. Waktu saya beli tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok anak dia dekat belakang parking tempat dia duduk tu. Anak dia mungkin baru balik sekolah. Waktu tu pukul 5 petang, panas juga tu ya. Tapi anak dia boleh tidur dalam keadaan berpeluh, cukup nyenyak tuan-tuan dan puan-puan. Saya cakap dalam hati, aku rasa best sebenarnya nikmat dia orang dia dapat. Berbanding kadang-kadang kita ni ada pengalaman, ada waktu kita dekat rumah semua serba-serbi lengkap pun masih tak dapat tidur. Kita belajar satu perkara mahal dekat sini apa tuan-tuan dan puan? Kita boleh beli tilam, boleh beli bantal, boleh beli aircon, everything semua lengkap, selimut tebal. Belum tentu rezeki nyenyak tidur kita boleh bagi. Kita boleh dapat. Allah bila nak bagi tu budak-budak tidur dalam keadaan panas, dekat pangkin kayunya pun boleh tidur dalam keadaan cukup lena. Kita pun tengok cemburu. Ini contoh tuan-tuan dan puan-puan ya. Kemudian apa maksud lagi rezeki yang Allah punya, Allah yang control everything ni? Ini contoh nombor 2 ya. Kita boleh cari orang yang kita sayang. Kita boleh cari kekasih tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh kahwin. Tapi belum tentu dalam perkahwinan kita itu Allah bagi kasih sayang. Betul tak tuan-tuan dan puan? Berapa banyak orang yang berkahwin, kita nampak dari perut surface, nampak mereka ni macam apa? Macam bahagia. Tapi rupa kat belakang, mereka je yang tahu macam mana porak-perandanya rumah tangga. Maknanya apa tuan-tuan dan puan? Kita boleh cari suami handsome, isteri cun dan sebagainya. Kita kahwin, kita rasa everything perfect. Allah SWT kata belum tentu. Sekali kami tarik kasih sayang, tuan-tuan dan puan-puan, rumah tangga boleh hancur. Maknanya apa? Ada perkara kita boleh cari, ada perkara yang Allah SWT kontrol. Contohnya apa lagi? Kita boleh cari duit banyak-banyak, bina rumah besar-besar. Ini contoh ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Semua orang inginkan perkara tersebut. Tapi belum tentu rumah yang cukup besar tu boleh bagi kita ketenangan dan ketenteraman. Betul tak tuan-tuan dan puan? Ada orang yang duduk dalam rumah cukup mewah, tapi kita nampak mereka berkerut. Belum tentu rumah tersebut boleh bagikan kedamaian kepada kita. Apa lagi yang kita boleh belajar dalam hidup? Ini semuanya ibrah tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita boleh beranak, boleh dapatkan anak banyak, tapi tuan-tuan dan puan-puan, nak cari anak soleh bukan senang. Nak cari anak yang berbakti kepada ibu bapa, yang nak cari anak yang berbakti kepada Tuhan, anak soleh, bukan senang tuan-tuan dan puan-puan. So ini bukti ada perkara Allah bagi kita cari, ada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala pegang. So semua yang Allah pegang tadilah yang saya katakan sebagai rezeki. Dia boleh tahan kalau dia nak. So rezeki inilah benda paling mahal. Betul tak tuan-tuan dan puan? Duit kadang-kadang tak boleh beli perkara tersebut. Ini ceritanya. Cuma yang Tuhan kata apa lagi? Ballaju fi utuwi wa nufur. Ada setengah orang, kami dah tunjuk bukti pun masih lagi menyombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah orang masih lagi tak peduli dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang berani lagi tuan-tuan dan puan-puan nak cakap Quran tak boleh pakai, hadis ni nonsense dan sebagainya. Mereka dah terhijab daripada mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebenaran datang tapi mereka lari tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak mahu kita jadi orang macam tu. Kita tak mahu jadi orang macam tu, dan disebabkan itulah ayat yang kita baca sekarang ni sangat relevan dengan kita. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab manusia ni begini. Teknologi mungkin berubah. Ya, cara kita hidup mungkin berubah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sikap kita sama ya, perangai dia. Sikap apa yang sama tu Ustaz? Sombong bila berjaya. Benda ni sama tuan-tuan dan puan-puan. Ya, bila ada kuasa, ada benda lebih. Tu cerita dia. Dapat kejayaan, kadang-kadang kita ni ada tendensi lupa diri. Dulu orang yang macam ni nama Qarun, sekarang nama tu mungkin boleh berubah.
dan kita selalu baca Quran, ya, kita harap dengan sentiasa membaca peringatan. Ini cerita ni peringatan bagi kita supaya always menundukkan diri, bertawakal kepada Allah SWT, puji dia, ingati dia, bersyukur kepada dia. InsyaAllah hidup kita akan lebih selamat dunia akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita teruskan lagi. Kali ini ayat nombor 22. Bunyinya begini. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Baik, ayat ini maksud dia kita kena faham betul-betul. Sebab dia ada bagi analogi. Ni best. Kata ayat ini secara literalnya, adakah orang yang berjalan dengan muka tersungkur mampu mendapat hidayah? Ataupun orang dia ni berjalan tegak, betul di atas jalan yang lurus? Sebenarnya ayat ni menceritakan satu perumpamaan di mana ia sebenarnya satu kejadian yang memang akan berlaku pada hari kiamat, di mana kata Rasulullah SAW, ni contoh ya tuan-tuan dan puan ya. Hari kiamat nanti tuan-tuan dan puan, ada orang berjalan ya, dia berjalan macam biasa, maknanya kaki dekat bawah, kepala dekat atas, macam ni lah lebih kurang. Ya. Sementara ada satu lagi orang, dia berjalan juga, tapi kepala dekat bawah, kaki dekat atas macam ni. Dia ada dua nanti manusia. So sekarang ni ya, mana satu yang akan sampai ke penghujung yang baik? Tuan-tuan dan puan-puan, kita pun boleh fikir, jalan dengan kaki dekat bawah ke boleh cepat sampai, ataupun kita jalan juga tapi bagaimana? Kepala kat bawah, kaki kat atas, jalan upside down kita sebut. Mana satu yang akan sampai ke jalan siratal mustaqim? Perumpamaan ni sangat cantik tuan-tuan dan puan-puan, sangat cantik sebenarnya ya. Allah SWT nak bagi satu bentuk analogi, suruh kita fikir dalam bentuk begini. Orang yang waktu dia hidup, dia ikuti jalan hidayah. Maknanya dia ikut Allah bagi Quran, dia ikut Allah bagi hadis, dia menurut. Maknanya dia jalan guna kaki dah tu. Ada satu lagi orang, Allah bagi Quran tak nak ikut, Allah bagi hadis buat dono. Maknanya dia lawan dengan apa yang Allah SWT kurniakan. Maknanya kepala bawah, kaki ke atas. Sekarang Allah SWT tanya, ni antara dua, ni cuba kita fikir secara logik, mana satu yang sampai nanti kat last tu sampai dalam keadaan baik? Kita pun pandai, kita pun akan jawab ni lah tuan-tuan dan puan-puan. Dia jalan ikut kaki, jalan ni pun kena pakai kaki, mana ada pakai kepala, betul tak? So ini merupakan perumpamaan. Allah minta kita fikir sama macam burung tadi. Kali ni Allah SWT bagi kita perumpamaan yang simple macam ni. Bandingan hidup orang yang ikut Quran dengan orang ikut hawa nafsu. Mana satu yang akan sampai selamat, mana satu yang akan sampai mudah. Perkara ni kita kena ambil serius tuan-tuan dan puan-puan, sebabnya begini. Allah SWT nak bagi tahu manusia yang pilih untuk hidup berpandukan Al-Quran dan juga sunnah dengan manusia yang pilih untuk ikut nafsu, pengakhirannya takkan sama. Takkan sama tuan-tuan dan puan-puan. Kita pilih nak jadi ahli taat dengan kita pilih nak jadi ahli maksiat, kesudahan kita dunia akhirat Allah takkan bagi sama. Allah takkan bagi sama ya. Orang yang pilih nak dengar Al-Quran, hadis, dan sentiasa nak pergi masjid, dengar ceramah, kuat, bersedekah dan sebagainya, Allah takkan layan sama dengan orang yang mungkin fikir hidup berpoya-poya, selalu dengar juga tapi dengar penyanyi ataupun sebagainya, banyak membuat lara. Orang macam ni kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan berikan kesudahan yang sangat berbeza. Nak tunjuk Allah tu nak berlaku adil tuan-tuan dan puan-puan. Allah Subhanahu Wa Taala nak berlaku adil. Orang yang selalu bangkit awal pergi solat subuh berjemaah ya, takkan sama akhiran nasib dia dengan orang yang semayang subuh pukul 12.30. Takkan sama. Apatah lagi kalau orang yang langsung tak semayang. Ini lagi bahaya ya. Maknanya apa? Allah nak bagi
kita peluang. Siapa yang berusaha nak cari kebaikan, Allah bagi kebaikan. Siapa yang waktu hidup dia nak cari juga, tapi cari perkara sia-sia, nanti akhirnya akan menjadi sia-sia. Manjadda wajada. Begitu katanya ya, lebih kurang. Siapa yang berusaha, dia akan dapat hasil daripada yang diusahakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, mari kita sambung lagi ayat 23. Bunyinya begini. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Baik. Dalam ayat ni Allah SWT nak beritahu, wahai Muhammad, cakap dekat mereka. Allah SWT lah yang cipta kamu, wahai orang yang taat, wahai orang yang degil. Semua ni Allah cipta. Dan bila Allah cipta, Allah bagi kita aksesori yang paling mahal. Iaitu apa? Dia bagi kita kemampuan nak dengar. Dia bagi kita kemampuan nak melihat. Dia bagi kita hati dan juga perasaan. Boleh berfikir, boleh merasa dan sebagainya. Dengan harapan, dengan semua nikmat yang mahal ni kita bersyukurlah. Tapi Allah SWT cakap balik, tak ramai manusia yang sedar diri. Tak ramai manusia yang nak bersyukur dengan semua nikmat mahal yang Allah SWT kurniakan. Ayat ni sebenarnya apa cerita dia? Cerita dia begini tuan-tuan dan puan-puan. Tadi Allah SWT ada beritahu dalam ayat sebelum ni, ada manusia yang bila diberi nikmat dia ingat dengan Allah. Ada manusia yang makin diberi nikmat dia lupa kepada Allah SWT. Kenapa mereka ni sampai lupa, degil, melawan ni ya? Allah SWT kata, adakah patut ke kita buat perangai macam ni? Sedangkan, ini masuk ayat ni, Allah SWT yang cipta kita from no example. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, makhluk start from nothing. Betul tak tuan-tuan? Tapi Allah SWT dia boleh create kita dalam keadaan sangat-sangat perfect tuan-tuan dan puan-puan. Sangat-sangat perfect. Macam mana perfectnya tuan-tuan dan puan-puan? Dia bagi kita aksesori kehidupan yang bagi saya, kalau kita nak tanya apa nikmat Allah antara yang paling mahal yang kita sedang pakai sekarang, ni tuan-tuan dan puan-puan, sam'a wal absara wal af'idah. Dia bagi kita mata, kita boleh melihat. Dunia ni kita enjoy sebab kita boleh nampak tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu dia bagi kita apa? Wal absara, sam'a, minta maaf, sam'a bukan melihat, sam'a mendengar. Minta maaf ya. Sam'a ni mendengar. Kita boleh dengar macam-macam bunyi yang best-best. Sampaikan manusia dia boleh buat lagu, berjuta-juta lagu best tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu Tuhan bagi apa? Absar. Dia boleh bagi kita kemampuan nak tengok. Dengan kemampuan nak tengok ni lah kita tahu ni warna oranye, ni warna coklat, ni campur, ni jadi macam ni. Kita takjub orang ramai ambil selfie sebab apa? Kemampuan untuk melihat. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, Tuhan nak remind, ini nikmat mahal ni, kami bagi kamu free. Dan yang paling mahal apa Tuhan bagi? Wal afidah. Tuhan bagi kita hati untuk merasa, perasaan, emosi. Tu perkataan dia tuan-tuan dan puan-puan. Disebabkan kita ini makhluk yang ada emosi lah, kita dapat berkasih, kita dapat menyayangi sesuatu ataupun seseorang. Kerana ada emosi lah kita rasa hidup kita ni sangat-sangat wonderful, sangat-sangat bahagia. Kalau emosi Allah SWT tarik tuan-tuan dan puan-puan, kita hidup tapi jadi zombie. Betul tak tuan-tuan? Tak ada perasaan, tak rasa apa-apa. Semua nikmat dah jadi kelat, kita tak mau macam tu. Dan Allah SWT ingatkan dekat sini, orang yang beriman, mereka akan sentiasa berterima kasih dengan Allah SWT. Kerana apa? Ni nikmat ni pun kami belum cukup nak ucapkan syukur. Tapi Allah SWT tahu, qalilan ma tashkurun. Kami dah bagi nikmat banyak, mereka masih belum lagi nak banyak ucapkan terima kasih. Sikit je orang yang banyak berterima kasih kepada Allah SWT. Tuhan dah tahu dah. Kita ni ramai lupa diri. Bukannya orang biasa ya, ustaz-ustaz, ustazah macam saya ni pun ada ramai lupa diri. Ni cerita secara umum tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan.
Tuhan tahu dah, ramai yang sebenarnya lupa diri. Ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, cerita ni secara umum sahaja ya, cerita secara umum sahaja. Maknanya apa? Tuhan nak bagi kita supaya sentiasa beringat ya. Tak ramai manusia sekarang ini depa ada mata, depa ada telinga, depa ada nikmat hidup dan depa ni banyak buat perkara yang bermanfaat dan Tuhan minta kita jangan masuk dalam kumpulan seperti itu. Ada ramai orang ada mata, dia menonton tapi dia bukan tonton Quran, dia bantai nonton movie. Ini yang menjadi masalah. Movie lawa lah tuan-tuan dan puan-puan. Ada movie yang bagus boleh tonton, no problem ya. Tapi Allah SWT nak bagi hint, kita dah dapat banyak nikmat, gunakannya untuk kebaikan insya-Allah ya. Kerana dalam ayat Al-Quran yang lain dalam surah Al-A'raf ayat 179 Allah SWT ada perincikan kesilapan kita ni. Ada mata tapi guna hak benda lain. Ada Allah SWT perincikan. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia ada hati tapi tak guna untuk mengenal Allah SWT. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia ada mata tapi tak tengok betul-betul, tak gunakan mata untuk manfaat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi tak nak dengar Al-Quran, benda-benda baik. Orang macam ni apa perumpamaannya? Allah sendiri kata, hati-hati, ulaika kal an'am bal hum adall. Depa ni kami nampak manusia tapi perangai bukan macam manusia. Perangai macam mana? Perangai macam binatang ternakan. Bal hum adall. Tapi mereka ni lebih teruk. Kenapa Allah SWT bagi perumpamaan ada manusia perangai macam haiwan ternakan ya, nampak macam kita sentap dengar, betul tak tuan-tuan? Tapi sebenarnya itulah hakikat sebahagian manusia. Maknanya Allah bagi dia hidup manusia tujuan hidup dia ialah rapat dengan Allah SWT, tapi dia apa? Hidup bertunjangkan nafsu. Kan haiwan ternakan begitu, betul tak tuan-tuan? Mana ada fikir rules tak apa-apa yang sebaiknya. Depa fikir macam mana? Fikir nak nafsu lah tuan-tuan dan puan. Tak salah sebab itu haiwan. Kita tak boleh jadi macam tu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ya kita ni susah nak bersyukur? Kenapa rasa syukur ni susah nak datang dalam hidup kita? Baik, tuan guru kami, tuan-tuan dan puan-puan semua, dia ada share tips. Dia kata macam ni, manusia ni sebenarnya mereka ni kadang-kadang tak biasa nak bersyukur tu sebab dia tak biasa nak tengok nikmat depan mata. Nikmat depan mata banyak. Macam saya cakap tadi, kita ada mata perfect, telinga perfect, tangan perfect, semua perfect. Tak biasa kita ni hargai nikmat yang ada depan mata. Kita ni banyak tengok nikmat yang kita belum dapat. Dekat situ problem dia start, dekat situ tuan-tuan dan puan-puan ya. Contoh, kadang-kadang kita ni gaji contoh 2-3 ribu. Kita rasa hidup kita susah ni. Anak sampai 5 orang gaji 2-3 ribu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita rasa kita hidup susah, ada orang gaji sebulan 100 ribu, kita rasa dia dah bahagia. Betul tak tuan-tuan? Sebenarnya tak tuan-tuan dan puan-puan. Orang macam tu Allah bagi ujian lain pula pada mereka. Kita tak tahu ya. Ada orang gaji mungkin 100 ribu tapi Allah bagi dia ujian sakit sampaikan kalau bolehlah dia cakap apa? Kalaulah Allah boleh keluarkan saya ni, tarik penyakit saya ni, keluarkan saya daripada hospital ni, kemudiannya saya hidup macam biasa, saya sanggup bayar berjuta pun tak apa. Itu pula depa punya challenge tuan-tuan dan puan-puan. Masing-masing ada nikmat, masing-masing ada challenge kehidupan masing-masing. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita ni dalam hidup kita, kalau ada di kalangan kita yang mungkin hidup kita biasa-biasa, duit pun tak berapa banyak sangat tuan-tuan dan puan-puan, tapi Allah bagi kita nikmat paling mahal. Namanya apa? Nikmat sihat. Petang-petang habis kerja, kita pun balik, boleh beli goreng pisang, lepas tu bagi dekat anak, bawa anak petang-petang jalan-jalan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini nikmat nampak simple tapi benda tu paling mahal. Cukup ramai orang kat luar sana kita nampak, depa ni dah best hidup depa, rumah besar, ini semua perfect, tapi kita tak tahu apa masalah depa sebenarnya ya. So apa yang kita boleh buat tuan-tuan dan puan-puan? Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak percaya tuan-tuan dan puan-puan, pergi hospital. Kalau tak percayalah, pergi hospital.
ada orang yang kena brain tumor, ada orang yang kena kanser yang 3 bulan tak bangkit, ada orang yang doktor cakap 50%, 60%. Depa ni kalau kita tanya balik, kalau kami bagi duit 1 juta kat kamu buat apa? Depa cakap apa tuan-tuan dan puan? Perkara paling bernilai yang kami nak pertahankan ialah kesihatan kami. So sekarang tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni sebenarnya nak ajak kita apa? Kita sebenarnya kena banyak berterima kasih dengan Allah dengan apa yang kita ada sekarang. InsyaAllah lepas tu tuan-tuan dan puan-puan, kita tambahkan iman, nanti kita buat amal soleh, Allah SWT akan mudahkan kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita teruskan ayat 24 pula. Bunyinya begini. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Maksudnya begini, katakanlah lagi dialah Allah yang kembangkan kita. Zara'a ni maksudnya kita daripada seorang jadi 2 orang, jadi 3 orang, lama-lama jadi cukup ramai zuriat kita. Ya. Wa ilaihi tuhsyarun, dan suatu hari nanti kita akan kumpul jumpa dia semula, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan nak bagi tahu kita kat sini tuan-tuan dan puan-puan, manusia ni daripada seorang jadi 2 orang, 3 orang, lama-lama dia double, dia triple. Kemudian sekarang ni manusia dipercayai yang masih hidup lebih kuranglah 6 ke 7 bilion manusia. Allah SWT kembangkan kita, ya, kembangkan kita cukup ramai sekarang. Semua manusia ni rezeki dia ada yang Allah SWT sediakan. Nak menunjukkan betapa kayanya Allah SWT, nak menunjukkan betapa mampunya Allah SWT. Contoh mudah, ni kawan saya beritahu tuan-tuan dan puan-puan, contoh mudah. Kalau nak fikir logik, Allah ni punya kaya macam ni. Kita tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap hari kita ni banyak makan. Dan antara makanan yang kita suka makan, ikan lah tuan-tuan dan puan-puan. Ikan ni punya pelik, punyalah banyak orang tangkap ikan. Tapi setiap kali pergi tanya nelayan, tiap-tiap hari keluar ni tangkap ikan. Pergi tanya mereka, tiap-tiap hari mesti dapat ikan. Betul tak tuan-tuan dan puan? Maksudnya apa tuan-tuan dan puan semua? Kita ni makan ikan tiap-tiap hari, tapi ikan kat laut tu tak habis-habis. Tu yang kita nak cerita. Bukti Allah SWT ni kaya. Orang yang tangkap ikan bawa joran pun dapat hasil. Orang yang tangkap ikan pakai pukat pun dapat lagi banyak. Maknanya Tuhan nak tunjuk dekat situ, kalau kita betul-betul dapat fikir tuan-tuan dan puan-puan, nak tunjukkan punya ramai manusia, Allah SWT have no problem at all untuk provide rezeki kepada mereka. Ayat ini sebenarnya nak menunjukkan kepada kita bahawa cukup dengan bukti kekayaan Allah SWT boleh provide rezeki yang cukup banyak tak putus-putus, ini akan menjadi alasan untuk kita tambahkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ilaihi tuhsyarun. Dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala tutup dalam ayat ni, kita boleh enjoy semua rezeki, tapi jangan lupa nanti one day kita akan jumpa balik Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita kat dunia ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan cerita hidup mati lepas tu dah habis, tak. Dia cerita bagaimana hidup mati lepas tu hidup balik. Ya. Dia hidup, mati, kita tutup buku kejap, lepas tu buka buku balik. Itu ceritanya, ya. Maknanya mati ini merupakan permulaan kepada kehidupan yang lebih panjang, yang lebih abadi selepas itu. Kalau sekarang Tuhan bagi kita umur mungkin 100 tahun, kita rasa dah lama dah hidup ni. Sebenarnya kata Tuhan tu sikit je, tak banyak dibandingkan kehidupan waktu kita masuk alam barzah nanti dan juga alam akhirat. Itu merupakan kehidupan yang tak berkesudahan. Itu kehidupan yang permanen. Maka Allah SWT tutup ayat tersebut dengan kalimah wa ilaihi tuhsyarun, sebab Allah SWT nak keep remind kita, jangan lupa akhirat, jangan lupa akhirat. Nanti dekat sana lebih penting, dekat sana lebih lama. Jangan lupa perkara tersebut sehingga kan kita gagal dalam misi hidup di dunia ini. Apa misi kehidupan kita? Nak mencari redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, penjelasan hikmah yang sangat beautiful, yang sangat bernilai yang boleh kita petik daripada beberapa ayat yang sedang kita bincangkan sekarang ini, dan saya berharap semua ini dapat kita jadikan ibrah, pengajaran, dapat ubah diri kita. Dapat ubah diri kita kepada seorang yang lebih banyak bersyukur kepada Allah SWT. Dapat ubah diri kita menjadi seorang yang lebih banyak bertawakal kepada Allah SWT. Dapat tambah iman kita. Iman ni maksud dia yakin. Kita lebih yakin
untuk berdekat dengan Allah SWT. Kita lebih selesa untuk berinteraksi dengan Allah SWT. Tidak kira bagaimanapun lah kehidupan kita ni, susah ataupun senang, apabila ada Tuhan dalam hati, kita akan rasa hidup kita sentiasa terpandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah hikmahnya. Mudah-mudahan kita dapat merasai dan dapat implement semua perkara hikmah tersebut dalam kehidupan. InsyaAllah kehidupan kita sentiasa kekal di dalam perjalanan Shiratal Mustaqim. Demikianlah, nanti kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan ya, di dalam kuliah yang seterusnya. Kita akan habiskan perbahasan kita di dalam surah yang sangat-sangat istimewa ini, iaitu surah Al-Mulk. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.